Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 21 Mei 2020 dan juga bersamaan dengan 27 Ramadan 1441 Hijrah. Ya, pagi ini saya nak ke pejabat. Kita akan borak-borak sekejap lah lepas ni. Baik, hari ni saya nak bercakap tentang frontliner ataupun frontliner Indonesia, ataupun tagline yang disebut-sebut di Indonesia. Saya dapat ni daripada beberapa channel YouTuber daripada Indonesia juga, dan juga daripada perkongsian WhatsApp grup rakan-rakan daripada Indonesia juga, iaitu Indonesia Terserah. Saya kurang pasti pada awalnya, jadi saya tonton beberapa channel untuk mendapatkan penjelasan, untuk lebih faham apa maksud tagline tersebut. Ternyata tagline itu dibuat oleh frontliner yang menggambarkan seolah-olah frontliner Indonesia telah give up dengan sikap warga mereka yang degil. Bukan semua, segelintir kecil warga Indonesia yang masih degil saat pandemik ini. Umum mengetahui Indonesia juga telah melaksanakan perintah seperti Malaysia. Kita ada PKP dan sekarang ni PKPB. Di Indonesia juga ada persembadanan, saya tak ingat istilahnya, tapi kerajaan Indonesia pemerintah Indonesia telah pun mengeluarkan arahan supaya dikawal pergerakan rakyat untuk memastikan wabak ini dapat ditangani. Namun begitu sayangnya, kecewanya frontliner apabila kes meningkat pada waktu itu dan banyak kematian di kalangan frontliner kerana segelintir warga Indonesia yang gagal ataupun ingkar arahan pematuhan supaya buat social distancing. Ya, saya pernah baca berita di mana sekeluarga dijangkiti COVID-19 kerana mengadakan solat tarawih, telah menghadiri solat tarawih. Jadi perkara-perkara yang dapat dielak tu tidak dielakkan, dan sekarang ni ramai yang cuba mudik, tak kurang juga dengan yang berhimpun, bukanlah berhimpun, keluar membeli belah tanpa menjaga jarak. Jadi saya simpulkan bahawa istilah Indonesia Terserah itu bukanlah bermaksud frontliner Indonesia give up, bukan. Tapi itu satu amaran, satu bentuk seperti macam orang tua, mak ayah, kalau dia nak marah anak dia nak panjat pokok, dia dah bagi tahu ke anak dia, panjat pokok tu bahaya, nanti jatuh patah kaki, patah tangan. Namun anak dia degil. Bila anak degil ni, biasa mak akan cakap, macam mana kau nak buat, buatlah, panjatlah pokok tu. Itu cara orang tua kan, kalau nak marah anak dia. Nak larang susah, dia suruh. Bila suruh, anak dia akan jadi macam was-was, takut-takut. Nak buat ke tak, nak buat ke tak. Jadi saya anggap apabila frontliner keluar tagline tu, sebenarnya frontliner Indonesia memberi amaran kepada warga Indonesia sendiri. Indonesia Terserah maksudnya kalau kamu tak mahu ikut apa yang pemerintah telah tetapkan, undang-undang, kamu tidak mahu ikut apa yang telah diberitahu supaya menjaga jarak, supaya tidak berhimpun dan sebagainya pada waktu pandemik ini, maka terpulang pada kamu. Jika terjangkiti, jika positif COVID, terpulang pada kamu. Jadi saya anggap itu ada satu reverse psikologi yang bagus, ya. Syabas pada Indonesia mendidik rakyat dia. Sebab saya rasa ada setengah rakyat ni bukanlah hanya di Indonesia, malah di Malaysia sekalipun, apabila dikata jangan buat ataupun dilarang buat, mereka akan tetap buat.
kan. Saya kira contoh ni, tak payahlah nak kata kat orang kan. Kita sendiri di Malaysia ni, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKPB kan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dalam bersyarat ni nampak ada kelonggaran. Suami boleh bawa isteri pergi pasaraya, boleh pula rentas lebih daripada 10 km, rentas daerah tidak lagi dikenakan sekatan. Bila nampak saja kelonggaran itu ada, maka ramai yang cuba mengambil kesempatan. Itulah masalah dia bagi setengah orang yang tak suka ataupun yang ada masalah untuk ikut peraturan. Kerajaan dah bagi kelonggaran sedikit, dia dah nak ambil kesempatan sangat-sangat. Saya mohon maaf, saya mengambil contoh. Lihat saja pada hari inilah ya. Saya pun baru-baru ni ada share video. Saya pergi ke pasaraya, ada orang bawa bayi. Kalau dia bawa isteri, saya faham, mungkin isteri dia nak tolong belikan barang untuk keluarga juga. Tapi apa perlunya bawa bayi ke pasaraya? Nak beli baju untuk bayi hari raya? Takkanlah tak boleh beli ukur di rumah. Faham tak? Dan saya dapati memang adalah pasaraya yang tertentu, kedai-kedai yang tertentu tidak membenarkan sama sekali bayi dan kanak-kanak masuk ke premis. Alhamdulillah, bagus. Saya puji tindakan tersebut. Sebab itu salah satu cara nak menyedarkan pada mak ayah ni bahawa tindakan mereka itu bahaya, mengundang ketidaksenangan hati orang lain. Cuba tengok sendiri statistik berapa ramai kanak-kanak di Malaysia dan bayi di Malaysia yang dijangkiti COVID-19. Anda boleh buka di laman sosial ataupun di laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk lihat sendiri, baca sendiri statistik tu kan. Jangan ingat bayi ni dah ada vaksin semua tak kena kan, kena. Jadi tolonglah kan. Kita ni bila sayang, kita patut jauhkan, bukannya bawa lagi kan. Saya tak boleh faham mana sikap tanggungjawab ibu bapa yang bawa anak-anak keluar sewaktu pandemik ni. Dan saya cuma nak suruh fikir, waktu fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga dulu, kenapa kita boleh patuh hanya ketua keluarga saja yang keluar? Bila diberi kelonggaran, kenapa bawa semua sekali keluar? Cukuplah pergi seorang ataupun berdua kan. Jadi takkan kita nak kena keluarkan tagline yang baru pula di Malaysia ni, Malaysia terserah ataupun Malaysia lantak kau. Tak boleh lah macam tu. Tengoklah juga statistik yang dikeluarkan oleh PDRM, jumlah kenderaan yang cuba untuk pulang ke kampung. Bang, dah ribu bang. Mungkin kita nampak alah tak banyak, ribu, baru 1,000 lebih, 3,000 lebih daripada jumlah jutaan rakyat Malaysia. Tapi cuba fikir macam ni lah ya. Cuba kita jadikan contoh kes wanita mengandung di Kelantan yang disahkan positif COVID-19. Okey, dia daripada KL pulang ke Kelantan, kemudian positif. Dalam senarai yang diberitahu dalam sidang media, senarai kontak rapat yang perlu dikuarantin hampir 30 kalau tak silap saya. Bayangkan, bila seorang je yang dijangkiti, terpaksa kuarantin dekat 30 orang, terpaksa buat pemeriksaan untuk 30 orang. Seorang tuan-tuan. Kalau 1,000 orang nak balik kampung dijangkiti positif, 30,000 orang kerajaan nak kena buat saringan. Macam mana? Kita tengok yang pada hari ini pun cukup lah ya. Kes untuk kluster tabligh. Kluster tabligh tu dah berapa belas ribu. Itu pun dah membuatkan berapa bulan kita terpaksa frontliner kita terpaksa bertungkus-lumus. Itu baru berapa belas ribu. Kalau dah 30,000 tadi. Jadi tolonglah kan, janganlah fikir kita aja nak raya kan. Kita beri peluang pada frontliner kita untuk berehat sekejap kan, di hari raya ni.
Diorang dah penat daripada awal, daripada March. Itu dah sebelum March lagi lah, dah bertengkus-tengkus pasal pandemik ni. Kita pula baru 2 bulan lebih, tak ada kes, dah kurang semua. Nak ambil mudah kan, sikap sambil lewa. Tak boleh lah macam tu. Parking jap. Cuba ingat betul-betul lah, fikir, gunakan otak, fikir. Hari raya ni kalau kita panjang umur, bertahun-tahun kita boleh sambut lagi. Tahun depan pun ada lagi Syawal kan. Doa lah panjang umur, dah usahalah supaya kita panjang umur kan. Kalau nak sambut raya sangat, tiap-tiap tahun kita boleh sambut raya. Tapi nyawa ni sekali je tuan-tuan. Nyawa kita tak ada simpanan. Kalau dah mati tahun ni, tahun depan boleh restart balik, tak ada kan. Boleh reset balik, tak ada. Jadi tolonglah, jadilah orang yang bijak sikit, yang berfikir lah. Jangan hanya fikir diri sendiri. Sebab aku rindu mak ayah aku tahun ni kan, aku rindu nak duduk dengan adik-beradik tahun ni. Saya pun ada. Tapi kita fikir, kalau tahun ni kita jadi penyebab kepada pandemik ni merebak, kalau tahun ini kita jadi pembawa menyebabkan ahli keluarga kita meninggal dunia kerana sakit tu, tak guna dah tahun depan. Tak ada dah kita nak sambut lagi. Jadi cubalah kita bersabar untuk tahun ni, jadi rawat waras sikit, dan kita beri kerjasama yang baik kepada frontliner kita, pada kerajaan kita, pada jiran-jiran kita kan. Kita yang ada anak kecil, yang tak ada anak kecil, yang bujang sebagainya, cuba jaga benda ni kan. Tak perlulah, bukanlah ni, ya betul, Aidilfitri ni hari kemenangan kita, tapi apa guna menang dengan cara yang salah kan. Tak menang pun kalau kita bawa virus balik ke kampung. Itu je lah kan. Jadi saya fikir bagus pendapat peribadi saya. Tagline yang dikeluarkan itu kononnya oleh frontliner Indonesia terserah, itu bagus. Reverse psikologi yang sangat pada saya sepatutnya boleh menyedarkan orang yang degil. Saya berdoa mudah-mudahan warga Indonesia sedar benda ni, dan mudah-mudahan orang Malaysia sendiri pun tolonglah sedar. Kita tolonglah, bantulah frontliner yang ada ni. Orang polis ni pun hari raya dia walaupun kena bertugas, tapi dia pun nak relax juga kan. Jadi janganlah bebankan orang lain dengan sikap kita yang nak balik kampung dan sebagainya. Jaga jarak. Yang tak balik kampung pun, kalau pergi membeli belah ni pun tolonglah jaga kan. Tak payahlah bawa anak-anak, cukuplah bapak je seorang keluar kan. Sedih tau. Kita cubalah ya. Sebab benda ni tak boleh putus hanya dengan usaha satu pihak. Dia kena semua orang, kita semua. So tak guna kalau kita dah buat daripada bulan 3 sampai bulan 5 ni naik balik. No point. Orang luar kan, media-media di luar semua puji kita, bagus tindakan kita, usaha kita berjaya dan sebagainya. Tiba-tiba kita tunjukkan sikap yang tak sepatutnya. Jadi tolong kekalkan supaya Malaysia ini terus dapat kurangkan kes. Dan kita doa juga untuk rakan-rakan kita di negara-negara jiran, Indonesia, Singapura, semoga mereka juga dapat kontrol benda ni. Okay, alright, itu saja perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah, harap-harap saya kalau ada salah silap, terkasar bahasa ataupun tersalah istilah dan sebagainya, saya mohon maaf. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini, dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So jumpa anda di video seterusnya.